Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal teori apakah yang akan berlaku dalam manga One Punch Man chapter 165. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas bagi aku memang cukup gila dan banyak gila benda yang dah berlaku untuk dalam chapter yang lepas. Antaranya kita dapat tengok Garo dalam form terakhir beliau, dan Garo telah pun melancarkan satu serangan yang cukup kuat untuk menewaskan Saitama, iaitu Extreme Power Attack, sehingga kan impak serangan yang telah dilakukan oleh Garo telah menghancurkan gunung. So memang lain macam serangan yang telah dilakukan oleh Garo. Malah bukan takat tu je, punyalah hebatnya serangan yang telah dilakukan oleh Garo sehingga menyebabkan bentuk bumi telah pun berubah menjadi bujur dan telah mengganggu tarikan magnetik dan hampir memecahkan seal dimensi. Jadi impak pertarungan di antara Saitama menentang Garo ni memang cukup luar biasa. Dan di hujung chapter 164 kita dapat tengok lepas orang dah settle bertarung mati-matian, sampaikan Garo pun dah petak macam mana nak kalahkan Saitama. Tapi bukan Saitama lah kan, sebabnya dia relax je dalam pertarungan tersebut. Garo bukan main payah lagi, dia buat macam-macam nak kalahkan Saitama. Dia gunakan serangan tu lah, dia gunakan kreativiti dia lah, tapi tak ada satu pun serangan yang berjaya untuk mencederakan Saitama. Walaupun serangan yang cukup kuat sekalipun telah digunakan oleh Garo, iaitu Extreme Power Attack. Dan last bukannya jadi apa pun, diorang pergi lepak dekat kedai mamak, order air macam-macam dulu. Lepas tu Garo pun dapat counselling free dari Saitama. Bukan biasa-biasa man. Bukannya selalu Saitama nak dengar orang cakap panjang-panjang ni. Selalunya orang cakap lebih dari 20 patah perkataan memang kena siku lah dengan Saitama. Tapi Garo ni boleh dikatakan insan yang terpilih. Dia je merupakan satu-satunya karakter yang Saitama sudi nak dengar masalah si Garo ni. Jadi macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, ok? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So first of all, kita nak fokuskan dulu pasal pasukan Blast. Yang mana buat masa sekarang ni pasukan Blast sedang berada dekat dimensi yang lain. Tapi disebabkan serangan yang telah dilakukan oleh Garo tu telah menyebabkan berlakunya satu gangguan yang cukup luar biasa dekat ruang angkasa bumi, dan telah menyebabkan tarikan magnetik dengan graviti jadi gila dan tak stabil. Jadi Blast dengan pasukan dia pun apa lagi kan, diorang terus nak bertindak pergi dekat bumi untuk berhadapan dengan siapakah penyebab yang telah melakukan perkara tersebut, iaitu Saitama dengan Awaken Garo. Jadi bagi pendapat aku yang pertama, berkemungkinan besar untuk dalam chapter 165 pada awalnya kita akan dapat tengok perbualan di antara Saitama dengan Awaken Garo. Mungkinlah Garo akan bagi tahu dekat Saitama, dia akan ceritakan segalanya apa yang dia tak puas hati sangat dekat semua hero dan macam-macam lagi lah. Cumanya kalau kita refer dalam manga versi 1 chapter 93, kalau ikutkan memanglah selepas tamatnya pertarungan di antara Saitama menentang Awaken Garo, diorang akan berborak panjang jugalah. Cumanya tak adalah macam apa yang berlaku di hujung chapter 164. Bagi aku tu dah terlalu santai sangat dah diorang berdua tu. Silap-silap Garo pergi bancur kopi dulu, cicah dengan biskut, barulah diorang berborak. Sebabnya kalau dalam manga versi 1, diorang just berborak dekat area situ je, tak adalah sampai duduk sompas santun dekat ruang tamu rumah yang ada dekat sana. Ni first time aku tengok. Lepas diorang dah bertarung sampaikan gunung pun dah hancur, last diorang berdua boleh pula lepak berdua dekat satu table. Malah Saitama pun tak adalah nak dengar cakap Garo panjang-panjang apa. Dia tak nak pun dengar story Garo, tak nak pun dengar dia beletih panjang lebar apa, kalau dalam manga versi 1 lah. Dan aku memang enjoy gila lah dengan storyline yang telah dihasilkan oleh Yusuke Murata. Walaupun dari segi storyline Yusuke Murata dia buat perubahan sikit dari versi 1, tapi dia tak lari terlalu jauh sangat dan dia masih lagi dalam storyline yang sama macam versi 1. Sebagai contoh, kalau dalam versi 1 karakter Blast dengan pasukan dia tak pernah muncul pun lagi dalam versi 1. Tapi kalau dalam art Yusuke Murata, karakter Blast telah pun muncul dalam art Monster Association. So aku memang looking forward lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang. Dan aku dapat rasakan berkemungkinan besar dalam chapter akan datang Blast dengan pasukan dia pasti akan sampai dekat bumi untuk betulkan dan berhadapan dengan siapakah penyebab telah berlakunya perkara tersebut. Sebabnya Blast dengan pasukan dia ni merupakan satu pasukan yang akan melindungi dimensi ataupun universe.
Buktinya refer dalam chapter 156 Blast sendiri ada cakap yang dia bukannya berjuang bersendirian dekat luar sana ataupun dekat luar bumi. Dan satu lagi dalam chapter 164 dah cukup jelas yang mereka sedang berjuang dekat dimensi yang lain. Jadi aku boleh katakan setiap anggota yang berjuang bersama dengan Blast merupakan dari dimensi yang lain. Dan diorang semua mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa dan seimbang di antara sesama anggota. So aku percaya sangat untuk dalam chapter akan datang, Blast dengan pasukan dia pasti akan sampai dekat bumi dan akan cuba untuk membunuh Garo, disebabkan penampilan Garo sekarang ni masih lagi merupakan seorang monster dan dia lah penyebab keadaan bumi dengan ruang dimensi dah tak stabil. Tapi dalam masa yang sama, Saitama pasti akan menghalang mereka dari membunuh Garo. Sebabnya bagi Saitama, Garo masih lagi merupakan seorang manusia dan dia layak untuk diberikan peluang untuk berubah. Semua orang buat kesilapan, termasuklah dengan Saitama sekali. Refer perbualan di antara Saitama dengan Garo dalam manga versi One. Jadi aku percaya sangat kalaulah memang betul Blast dengan pasukan dia akan muncul dan akan cuba untuk membunuh Garo, aku yakin sangat Saitama pasti akan backup Garo. Walaupun Blast dah pernah berjumpa dengan Saitama sebelum ni bersama dengan Flashy Flash, tapi hakikatnya Blast masih lagi tak mengenali Saitama sepenuhnya disebabkan ranking Saitama pun bukannya tinggi macam hero-hero kelas A ataupun S. So mungkin boleh jadi walaupun Saitama tak bersetuju dan dicuba untuk backup Garo, tak mustahil diorang tetap akan cuba untuk membunuh Garo meskipun Saitama menghalang mereka. Dan aku memang harap sangat benda ni akan berlaku lah untuk dalam chapter 165. Sebabnya aku rasa at least kita akan dapat tengok lah akhirnya Blast dengan pasukan beliau akan beraksi dan mungkin akan reveal sikit sejauh manakah tahap kekuatan hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast. Aku yakin sangat benda ni memang akan jadi cukup hype dan menarik kalau berlaku dalam chapter akan datang. Tambahan refer dalam manga versi 1 chapter 94 pun kebanyakan hero bersetuju untuk membunuh Garo, antaranya Amai Mas dan juga Child Emperor. Tapi nasib baiklah disebabkan Saitama dengan Tario backup Garo, last-last diorang pun tak berjaya untuk membunuh Garo. Dan mungkin boleh jadi Yusuke Murata buat perubahan yang mana Blast dengan pasukan dia pula yang akan cuba untuk membunuh Garo. Satu lagi apa yang menariknya untuk dalam chapter yang lepas, kita dapat tengok telah terbongkar beberapa karakter misteri yang berjuang bersama dengan Blast. Antaranya satu karakter perempuan yang masih lagi tak diketahui identiti sebenar beliau. Lepas tu dah memang confirm Boros juga merupakan salah seorang anggota pasukan Blast. Cumanya aku dapat rasakan karakter yang sama macam Boros tu merupakan satu alien yang sama planet ataupun satu alien yang sama kaum macam Boros, ataupun boleh jadi juga tu merupakan karakter Boros yang datang dari universe yang lain. Tapi aku lebih berpendapat karakter tu merupakan satu alien yang sama spesies macam Boros, dan mungkin boleh jadi juga tahap kekuatan mereka pun dalam level yang sama. Satu lagi karakter yang telah diperlihatkan susuk tubuh beliau seakan sama macam Beast King yang pernah ditewaskan oleh Saitama. Tapi mungkin Beast King yang berjuang bersama dengan Blast ni datang dari dimensi yang lain dan mempunyai kekuatan yang jauh lebih hebat dan mengerikan dari Beast King yang pernah ditewaskan oleh Saitama. Sebabnya diorang ni kan merupakan pejuang dimensi dan berurusan dengan God. So disebabkan tu aku yakin sangat kesemua anggota pasukan Blast ni merupakan satu karakter yang cukup hebat dan mempunyai kekuatan jauh lebih tinggi nak dibandingkan kekuatan hero-hero yang ada dekat bumi. Jadi aku rasa itu je lah kot pendapat aku untuk dalam video kali ni. Kalau korang ada pendapat lain ataupun korang tak bersetuju dengan pendapat aku ke apa, just drop je komen dekat bawah, ok? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye. Aku nak shout dekat satu channel iaitu The Show Review. Kalau korang nak tahu, channel ni merupakan channel baru untuk salah satu channel terbaik anime One Piece dekat Malaysia iaitu The Show One Piece. Diorang buat channel baru disebabkan channel utama diorang berisiko nak kena ban dengan YouTube sebab diorang kena copyright strike dari pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi kita doakan yang baik-baik je lah. Semoga semuanya dipermudahkan untuk The Show. Konten channel diorang memang lebih kepada anime One Piece. Penyampaian dengan teori diorang memang sempoi dan padu gila. Memang tak rugi langsung kalau kita support channel The Show Review. Kalau korang tak percaya, korang tengok dulu klip video dia sikit, ok? Guys, flashback dalam chapter ni semuanya semata-mata untuk order serapkan nilai emosi Yonko Kaido benar-benar tumbang di
di tangan Luffy. Oda sedang bersedia untuk membuatkan nilai epik bagi momen tersebut akan lebih masuk dan sampai ke dalam kita punya hati dan imajinasi. Jadi guys, tunggu apa lagi? Aku harap sangat korang dapat support channel baru The Show Review. Macam mana korang support channel Faiz di Studio? Kita support channel diorang sampai diorang dapat hit macam mana subscribers dekat channel utama diorang, okey?